Assalamualaikum guys, welcome back. Ramai sebenarnya yang request untuk aku buat t-shirt aku sendiri, yang mana Alhamdulillah ramai yang nak support, dan terima kasih atas sokongan korang. Aku dah keluarkan satu versi t-shirt untuk korang beli, dan t-shirt ni korang boleh dapatkan sekarang. Aku dah print, ready stock, dan kalau korang minat korang boleh contact WhatsApp dekat pin komen. Anyway, ini bukanlah satu perkara yang baru bila kita sebut pasal masyarakat kita yang suka jumpa dengan bomoh, suka jumpa tabib, sami, pengamal ilmu perubatan tradisional, ataupun tak keterlaluan kalau sebut pasal pengamal ilmu sihir. Mana-mana bangsa pun sebenarnya memang ada sejenis yang percaya dengan benda-benda yang khurafat ni. Dan dekat Malaysia, walaupun Islam dah pun masuk hampir 1000 tahun, tapi memang susah untuk kita kikis kepercayaan tahyul ataupun animism yang memang dah pun sebati dekat dalam hati masyarakat kita. Tapi benda tu boleh kata standard lah kalau dah namanya manusia. Kita ambil contoh zaman-zaman selepas kewafatan Nabi-Nabi, mesti akan wujud berhala-berhala yang disembah. Kononnya berhala ni semua ada ilmu sakti. Dan bila sebut pasal sembah, persembahan dan sebagainya, baru-baru ni ada influencer yang mencetuskan kontroversi bila kata dia muat naik beberapa siri video yang menunjukkan dia berusaha untuk dapatkan rawatan melalui sami. So ada beberapa siri post dia, dan ada juga beberapa siri video dan juga gambar yang dah pun di-delete. Tapi benda tu seolah-olah tak berhenti, sebabnya influencer tu masih lagi post benda-benda yang bila kita tengok sebagai orang Muslim, kita tahu benda tu sangat-sangat khurafat. Dan yang sedihnya, influencer ni ialah seorang Muslim, seorang Islam. Ada juga video yang dia tunjuk dan juga terangkan dia dapatkan janin bayi yang dah pun meninggal dunia, dan katanya itu adalah tangkal ataupun perlindungan untuk dia dan berkemungkinan untuk bisnes dia. On his defense, dia cakap lah, dia kata sebelum ni dia dah jumpa banyak ustaz yang mana dia dah bayar 5,000, 7,000 untuk dapatkan rawatan tapi tak jadi apa. Cuma soalannya, adakah dia berjumpa dengan ustaz yang betul ataupun sebenarnya dia berjumpa dengan penunggang agama? Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia berubat. Benda ni standard, kita semua tahu, dan bukannya dia tak tahu yang dekat dalam Malaysia ni sekarang ni ramai juga sebenarnya yang jadi penunggang agama. Korang tak payah nak jadi penunggang agama. Kita tak payah nak pandang jauh lah. Kita tengok ada seorang usahawan ni yang awalnya ialah seorang lelaki yang bertukar menjadi seorang perempuan, tapi lepas tu dia katanya insaf dan dia bertukar menjadi lelaki. Lepas tu dalam masa yang sama dia ambil kesempatan untuk jual produk dia, dan kemudian dia tukar balik jadi perempuan. Jadinya dekat situ kita boleh tengok penunggang agama datang dengan pelbagai package dan juga bentuk. Sambil-sambil tu dia kata jugalah dia pergi dapatkan rawatan ataupun bantuan daripada Sami. Sami tu tolong dengan ikhlas dan tak minta satu sen pun. Memanglah betul, ada sebenarnya Sami dan juga padri yang memang ikhlas bila kata membantu mereka yang bukan daripada agama diorang. Dan diorang pun ikhlas juga sebenarnya untuk memperkenalkan agama diorang kepada kita yang berlainan agama dengan mereka. It's part of marketing and promotion, bro. Pada aku tak nak kata yang diorang hasut kita untuk masuk ataupun mengenal agama diorang, sebab pada diorang, agama diorang ataupun apa yang diorang buat ni betul. Jadinya diorang nak tarik seberapa ramai lagi untuk join diorang dan ikut jalan mereka yang betul. Cumanya beza dekat sini ialah Islam, agama yang lengkap dan agama yang dilindungi dan dipelihara oleh Allah SWT sampailah ke hari kiamat ataupun sampailah ke hari yang akan diberitahu kelak. Cumanya dekat sini, dekat dalam Islam ni, penganut tu yang menjadi persoalan. Kita sebenarnya yang banyak merosakkan nama agama. Contohnya macam Mamat tu. Apapun, dekat sini ada 3 benda aku nak share dengan korang. Pertama sekali, benda yang aku amalkan ialah kalau ada apa-apa yang aku nak minta, aku akan minta direct pada Allah SWT. Caranya, yang pertama, waktu yang paling afdal ialah waktu kita solat dan pada waktu sujud terakhir. Dekat situ kau berdoa lah, kau pujilah keagungan Allah SWT sebelum kau minta apa-apa. Yang kedua, kau berzikirlah banyak-banyak, lepas tu kau minta lah, kau doa lah. Dan yang ketiga, benda ni yang paling penting, kau kena percaya
yang setiap apa yang jadi ni ialah pengaturan Allah Subhanahu Taala, dan kau kena yakin, kau kena tawakal, kau kena redha, kau kena pasrah. Sekiranya waktu tu sesuai, insya-Allah Allah akan turunkan, Allah akan kurniakan apa yang kau minta tu. Kalau tidak, dia akan gantikan dengan perkara yang lebih baik sebenarnya. Pendek kata, kita boleh pergi cuba untuk minta sesiapa mohonkan doa tu untuk kita. Kita boleh minta tolong agamawan, kita boleh minta tolong penunggang agama, kita boleh minta tolong pada malaikat. Tapi sekiranya kita tak percaya dengan ketentuan Allah, kita tak percaya yang rezeki, kita tak percaya segala ganjaran tu turun datang daripada Allah SWT, tak payah nak sembang banyak bro. Let's say lah kalau kata kau tak percaya, tapi tiba-tiba apa yang kau nak tu diperkenankan oleh Allah SWT. Itulah sebenarnya nama dia dugaan. Ada juga orang panggil itu ialah istidraj. Allah nak tengok sama ada bila kau dapat apa yang kau nak tu, adakah kau akan sujud syukur pada Allah ataupun percaya yang kau boleh capai apa saja yang kau nak tanpa bantuan daripada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, minta dijauhkan, na'udzubillah. Sekiranya kita ada fikiran macam tu, bermaksud kita dah gagal dalam dugaan. Apapun, kita berdoa lah. Semoga insan-insan yang macam ni tersedar dan bertaubat. Sama ada Allah terima ataupun tidak taubat atas benda-benda yang syirik tu, itu terpulang kepada Allah SWT. Kerja kita pula, bila kita menghadap saudara-saudara kita macam ni, kita kena buat macam mana yang Rasulullah buat. Kita kena tetap dan terus menegur, dan juga kita sentiasa, kita teruskan berdoa. Semoga terbuka pintu hati dia untuk menerima hidayah daripada Allah SWT. Guys, daripada kita menghukum, baik kita teruskan berdoa supaya kita dapat selamatkan seberapa banyak manusia daripada api neraka. Korang ingat tak? Itulah yang Rasulullah amalkan, dan itulah yang Rasulullah berpesan kepada kita. Sebab itu, kalau korang perasan tak pernah aku melabel orang itu masuk neraka, itu orang tu memang ahli neraka, ahli syurga dan sebagainya. Sebab itu bukan kerja kita, brother. Lama ayat nampak tak? Dan akhir kata pepantun, balik kampung tanam nenas tepi sungai. Kalau hati tak ikhlas, sampai kiamat Tuhan abai. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Pada saudara seagama aku ni, walaupun nampak kau ni gila, tapi tolonglah sedar dan juga kembali kepada jalan, InsyaAllah. Amin.